Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzah binti Yusof dan Aina Safa binti Ahmad Sayuti akan membentangkan tajuk tugasan kumpulan kami iaitu The Naturalistic and Participant Oriented Model. Apakah bentuk program evaluasi dan model yang hendak digunakan? Melalui penilaian kurikulum dalam pendidikan berdasarkan kajian The Evaluation of Post-PT3 Program Using States Countenance Model oleh Jarisah Kondikit or Teresa 2018 Universiti Malaysia Sabah, penilaian kurikulum merupakan proses yang bermatlamat mengkaji tahap kejayaan atau keberkesanan sesuatu aspek atau keseluruhan kurikulum dari segi kesahihan objektif, kaitan dan urutan isi serta tahap pencapaian matlamat pendidikan yang ditetapkan. Proses penilaian kurikulum yang mantap dan berkesan memerlukan model tertentu yang mendasari hasrat penilaian yang dibuat. Model yang digunakan adalah Naturalistic and Participant Oriented Model. Menurut Schwann, penilaian naturalistik merupakan pendekatan semula jadi suatu kajian atau siasatan yang menggunakan penilaian kualitatif. Stake pula menerangkan penilaian responsif sebagai pencarian dan dokumentasi kualiti program yang diarahkan oleh pihak berkepentingan yang terlibat dalam program ini. Menurut Stake, di dalam penilaian responsif, aspek yang digunakan untuk penilaian terungkap sebagaimana manusia secara subjektifnya melihat apa yang sedang berlaku. Berdasarkan pendapat Stake, penilaian responsif melibatkan pengenalpastian masalah dari pandangan para peserta dalam penilaian berbanding pandangan dari kacamata para penilai sendiri. Selanjutnya, menurut Schwann, masalah-masalah yang dikenalpasti oleh peserta hanya penting dalam persekitaran semula jadi yang dilakukan penilai. Oleh itu, penilaian semula jadi adalah pendekatan yang berharga untuk menjalankan penilaian yang bermakna dan responsif. Terusnya, saya Aina Safa akan menjawab persoalan 2 dan juga 3 setelah Izzah memperkenalkan kajian pengenalan sebentar tadi. Okey, untuk soalan yang kedua, apakah isu atau permasalahan yang memerlukan kewujudan program evaluasi yang hendak dijalankan? Berdasarkan kajian tersebut, satu penilaian dibuat untuk menilai program pasal PT3 di sebuah sekolah menengah yang terletak di luaran Sabah. Okey, program ini sebenarnya adalah sebagai penggalak kepada pelajar tingkatan 3 setelah selesai peperiksaan PT3 datang ke sekolah dan menyertai program yang dijalankan oleh pihak sekolah. Okay, penilaian yang dilakukannya adalah untuk melihat segala kelebihan dan memperbaiki segala kekurangan program ke tahap yang minima. Okay? Penilaian tersebut sangat penting untuk pihak sekolah agar program boleh diteruskan dan dikekalkan sehingga ke tahun-tahun akan datang, di mana penambahan dana sangat diperlukan sekiranya program tersebut terbukti memberi manfaat kepada pelajar. Okey, seterusnya kita masuk kepada soalan yang ketiga. Bagaimana klien dibantu melalui aplikasi model dalam program evaluasi ini? Okey, dalam membuat penilaian program, pemilihan model merupakan sesuatu yang perlu diperhalusi untuk memastikan kesesuaian mencapai objektif yang sebenar dan teratur. Kerana penilaian sendiri melibatkan beberapa proses. Okey, itu adalah menurut Razali 1991. Di mana untuk penilaian program ini, pengkaji telah menggunakan continuous model atau nama lainnya adalah naturalistic dan participant model yang dipelopori oleh Stake pada tahun 1963. Okay, kekuatan model Stake ini berdasarkan cara tujuan dan tindakan ditentukan dan diperhatikan bersama dengan standard dan penilaian. Stake ini percaya bahawa titik permulaan model adalah dengan menentukan tujuan program atau kurikulum itu dahulu. Okay, jadi untuk model Stake ini, untuk rancangan utama atau antecedents adalah berkaitan dengan sebarang syarat, latar belakang dan kepentingan program yang melibatkan pelajar dan guru. Untuk bahagian transaction pula adalah prosedur dan peristiwa yang diharapkan akan berlaku ketika program dijalankan. Dan bahagian hasil pula adalah berdasarkan hasil penciptaan
hasil pencapaian, kesan kepada pelajar dan guru, pentadbir dan juga pihak lain yang turut serta dalam program yang dirancang. Seterusnya, peranan penting penilai ada dua. Yang pertama, penguraian description dan yang kedua adalah pertimbangan judgement. Untuk bahagian penguraian, dibagikan kepada tujuan yang melibatkan program yang hendak dicapai dan pemerhatian yang melibatkan apa yang bakal diperhatikan sepanjang program. Bagi bahagian pertimbangan pula melibatkan piawaian yang digunakan untuk membuat pertimbangan yang terjadi selepas program berlangsung. Okey, di sini menunjukkan model yang digunakan oleh STIC. Ini gambar rajah sebagai untuk memahami dengan lebih jelas bagaimana penggunaan model STIC ini. Okey, kita tengok di sini ada dua bahagian, satu bahagian description dan juga judgement. Seperti yang saya terangkan sebentar tadi. Jadi, untuk kita faham dengan lebih lanjut mengenai model STIC ini, kita tengok contoh daripada hasil penilaian. Okey. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan. Okey, jadual ini menunjukkan hasil penilaian. Berdasarkan jadual, kita dapat lihat di sini ada dua bahagian. Bahagian description dan juga bahagian judgement. Okey. Bahagian kita tengok di sini bahagian intern menunjukkan ada beberapa aspek. Okey. Di sini saya letak dua sahaja sebagai contoh untuk rancangan awal. Ada paperwork, appointment or calling or invitation letter. Paperwork, kita tengok observationnya prepared by UBK. Okey, unit bimbingan kaunseling. Kita tengok standard dia, all intended antecedents must be fulfilled. Rancangan awal itu perlu dilaksanakan 100%. Okey, pada hari kejadian, penilai melihat bahawa terdapat kesesuaian antara apa yang dirancang dan juga apa yang terlaksana pada hari kejadian. Okey, kita tengok pula bahagian transaction. Di sini ada dua aktiviti. Yang pertama, commitments on teachers on duty dan juga sport event. Okey, commitments on teachers on duty di mana bahagian standard, okey, mengatakan bahawa semua transaction ini must be implemented. Okey, must be diimplementasikan. Okey, tapi pada bahagian pemerhatian, pada waktu kejadian, okey, kedatangan para guru adalah menggalakkan, tetapi sebenarnya bukan semua guru-guru hadir pada program tersebut, pada program yang telah dirancang oleh pihak sekolah. Okey. Jadi untuk bahagian judgement, kita lihat bahawa sebenarnya ada kesesuaian dari kesesuaian apa yang dirancang, apa yang terjadi. Namun sebenarnya terdapat beberapa sedikit masalah. Di sini berdasarkan jadual ini kita dapat faham bagaimana sebenarnya model STIC ini digunakan. Okey, seterusnya kita akan melihat kesimpulan daripada penilaian yang telah dilakukan. Okey, kita tahu ada tiga aspek. Okey, aspek antecedents, transaction dan juga outcome. Untuk bahagian aspek antecedents, kesesuaian 100% antara apa yang dirancang dengan apa yang terjadi sewaktu program. Untuk bahagian transaction pula, terdapat kesesuaian antara yang dirancang dan yang terjadi serta diperhatikan. Namun masih wujud isu-isu kecil berkaitan dengan tugasan guru untuk membantu menjalankan aktiviti dalam program ini. Dan untuk bahagian outcome pula, terdapat kesesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang diperhatikan, dan terdapat juga isu-isu kecil yang menjadi masalah dalam program. Okey, kesimpulan untuk soalan 3 ini, sebenarnya bagi penilaian tidak dapat dilakukan dengan lebih mendalam mengenai kekuatan dan kelemahan program kerana borang penilaiannya tidak dapat diedarkan pada semua pelajar sewaktu program berlangsung kerana ada beberapa aktiviti ni pelajar tidak dapat hadir, jadi penilaian pun tidak dapat dilakukan. Namun begitu, sebenarnya dari kacamata penilai, program ini sangat berjaya. Sangat berjaya dilaksanakan oleh pihak sekolah. Dapat dilihat berdasarkan peratus kedatangan pelajar sebelum program dilaksanakan dan selepas program berjalan. Berlakunya peningkatan daripada 93.24% kepada 93.64%. Kesimpulannya, pihak sekolah telah berjaya melakukan program ini dan penilai
memberi penilaian positif menandakan bahawa pihak sekolah boleh meneruskan program ini di masa-masa akan datang. Akhir sekali, adakah program evaluasi yang dicadangkan sesuatu yang signifikan dan harus diberikan sejumlah wang untuk menjayakannya? Suchman berpendapat bahawa model penilaian yang baik adalah model yang bersesuaian dengan kehendak penilai. Tidak ada satu pun model penilaian yang benar-benar sesuai untuk setiap program latihan yang ingin dinilai. Osman turut berpendapat bahawa setiap pakar penilai perlu melihat kepada tujuan, reka bentuk, ciri-ciri kesesuaian, kajian lepas, kekuatan dan kelemahan sebelum memilih model penilaian yang paling sesuai. Kajian yang telah Gondikit lakukan membuktikan bahawa program pasca PT3 ini sangat signifikan serta bersesuaian dengan model yang dipelopori oleh STIC pada tahun 1976. Program ini juga harus diberikan sejumlah wang untuk menjayakannya kerana kebanyakan pelajar tertarik dengan aktiviti yang memberikan mereka ganjaran serta pulangan yang sesuai hasil mereka menyertai program tersebut. Berdasarkan kajian masa lalu, jelas menunjukkan bahawa pendekatan STIC sangat penting dan boleh digunakan oleh para penilai di negara yang berbeza untuk tujuan yang berbeza kerana pendekatan ini boleh disesuaikan dalam situasi yang berbeza bergantung kepada apa yang ingin dicapai oleh penilai. Pendekatan ini juga fleksibel di mana penilai dapat menggunakan pelbagai jenis kaedah pengumpulan data bergantung kepada data yang diperlukan dan boleh bertindak balas terhadap isu serta kebimbangan yang timbul. Menurut Gondikit, keseluruhan program pasca PT3 ini dilaksanakan dengan penuh jayanya. Pelajar yang mengambil bahagian dalam aktiviti yang dirancang dapat mempelajari sesuatu yang tidak dipelajari dalam kelas. Pelajar perlu berkongsi pengetahuan yang diperoleh bersama rakan sepasukan untuk mendapat ganjaran yang disediakan. Idea yang dibentangkan terlahir secara bebas dan mereka yang tidak mempunyainya akan belajar daripada rakan-rakan yang lebih mengetahui. Program ini secara tidak langsung mempercepatkan proses pembelajaran pelajar di mana fasa learning by doing telah berjaya meninggalkan kesan ke dalam diri pelajar berbanding belajar secara teori sahaja. Program ini berjaya mengembangkan kemahiran yang terbatas seperti pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan cara pembuatan keputusan dengan segera terhadap masalah. Sedikit sebanyak, pelajar akan membawa apa yang mereka pelajari untuk kegunaan di masa depan kelak seperti semangat berpasukan, kritis membuat keputusan dan sebagainya. Tidak dinafikan bahawa program pasca PT3 layak mendapat sokongan dan perhatian daripada pihak pentadbiran, kaki tangan sekolah dan guru.